Di sebuah kampung kecil di Kuala Kangsar, Perak, tinggal seorang wanita bernama Siti Mariam bersama anak perempuannya, Aisyah. Malam itu, Aisyah menangis tersedu-sedu di biliknya. Suaranya serak dan tersekat. "Mak, dia sentuh saya di bawah," bisik Aisyah dengan linangan air mata. Siti Mariam yang sedang berehat di ruang tamu tiba-tiba terkejut, terlompat bangun lalu berlari ke bilik anaknya. "Siapa yang buat macam tu, sayang?" "Ceritakan pada mak," katanya dengan suara bergetar, walaupun hatinya sudah mula berdebar kencang. Aisyah menggenggam erat tangan ibunya. Suaranya berbisik, "Abang Rahim masa mak keluar ke pasar tadi, dia masuk bilik saya. Dia kata jangan beritahu sesiapa, ini rahsia." Darah Siti Mariam seakan membeku. Dalam sekelip mata, dia meluru keluar dari bilik dan menyeberangi koridor rumah kayu mereka. Di ruang tamu, terbaring abang iparnya, Rahim, melepak di kerusi malas dengan sebotol arak di tangan dan wajah yang penuh dengan sikap sambil lewa. "Kau bangun sekarang juga." Suara Siti Mariam berubah menjadi keras, membakar marah. Rahim hanya memandang sambil mengeling malas. "Alah, Mariam, lepas balik kerja pun tak boleh rehat ke? Apa hal ni?" Siti Mariam menuding jari ke arah Aisyah yang masih berdiri di belakangnya. "Apa yang kau buat kat anak aku?" jeritnya. Rahim bangun perlahan, meletakkan botol arak ke atas meja. "Aku dah tahu apa ni. Budak ni cuma karang cerita, kau pula percaya." "Aku yang selalu jadi kambing hitam," katanya sambil cuba ketawa sinis. Tapi tawa itu tersekat bila terpandangkan mata Siti Mariam yang penuh kebencian. "Bajet heru ke kau ni?" balas Siti Mariam dengan tamparan kuat di pipi Rahim. "Aku dah bagi kau rumah, makanan, sabar dengan perangai kau yang minum sampai kerja pun hilang. Aku jaga keluarga ni sorang-sorang, tapi kau? Kau balas dengan buat anak aku sakit." Rahim cuba capai tangan Siti Mariam. "Jangan bodoh le. Aku sayang kau dan anak ni. Aku cuma nak yang terbaik untuk dia. Dia ni cemburu, tak suka aku." Siti Mariam tolak tangannya dengan tegas. "Ini bukan cinta, Rahim. Ini penyakit. Kau keluar dari rumah aku sekarang juga." Rahim merenung sekeliling, mencari simpati. Di luar, jiran-jiran mula muncul, tertarik dengan gaduh yang semakin bising. "Kau akan menyesal, Mariam. Aku tahu hutang kau. Kau tak mampu jaga anak ni tanpa aku," ancamnya sambil menuding jari. Siti Mariam menegakkan badan, penuh keberanian. "Kalau kau tak keluar sekarang, aku panggil polis," katanya dengan suara yang tidak boleh dipertikaikan. Rahim bangun, menepuk pintu dengan kuat hingga Aisyah terkejut. "Ini belum habis. Aku akan musnahkan kau," jeritnya sebelum berlalu keluar. Siti Mariam terduduk di lantai, memeluk Aisyah erat-erat, air mata mengalir tanpa henti. Di luar, langkah Rahim semakin menjauh, tapi bayang ancamannya tetap menghantui malam itu. Tiba-tiba, ketukan kuat di pintu membuatkan jantung Siti Mariam berdegup kencang. Suara Rahim bergema di luar, penuh kemarahan dan keputusasaan. "Buka pintu, Mariam. Ini rumah aku juga." Siti Mariam bangkit perlahan, memeluk Aisyah yang ketakutan. "Tak akan aku bagi kau masuk," katanya tegas sambil mengangkat telefon dan menghubungi polis. Suara gaduh makin kuat. Jiran-jiran mula membuka tingkap dan lampu rumah mereka. Wajah-wajah penuh ingin tahu kelihatan dari balik langsir. Rahim cuba bermain drama. "Dengar sini semua. Mariam gila. Anak dia mereka cerita. Aku ni teraniaya." Tiba-tiba, suara seorang jiran tua bernama Mak Rosa kedengaran dari tingkat atas. "Mariam, betul ke ni? Kau yakin dengan apa kau cakap?" Siti Mariam terasa seperti disepak, kerana selama ini Mak Rosa sering membantunya. Tapi kali ini, keraguan terselah dalam suaranya. "Saya yakin, Mak Rosa."
Saya tak pernah buat hal macam ni dengan anak saya, jawab Mariam dengan suara yang kuat tapi bergetar. Rahim menjerit, budak ni benci aku sebab aku bukan ayah kandung dia. Tanya jiran, aku yang jaga rumah dan bagi makan. Siti Mariam membuka tingkap besar di ruang tamu. Suara jeritannya memenuhi halaman rumah. Kau tak pernah jaga apa-apa, Rahim. Aku yang bayar bil. Kerja 2 kali ganda. Kau cuma minum dan mengeluh. Ayah tak sentuh anak macam tu, jeritnya sehingga jiran-jiran terdiam. Rahim berdiri di pintu, nafasnya tersengal, menumbuk dinding. Aku akan hancurkan kau, Mariam, bisiknya dengan suara seram. Tiba-tiba, siren polis meraung di kejauhan. Rahim tahu masa sudah habis. Dia melangkah mundur, dan 2 pegawai polis tiba dengan pantas. Mereka menaiki tangga dan menjumpai Rahim berdiri tenang dengan tangan bersilang. Tuan, apa yang berlaku di sini? Tanya seorang pegawai. Tiada apa, cuma pergaduhan keluarga. Isteri saya salah faham dan halau saya keluar. Saya cuma nak ambil barang dan pergi, jawab Rahim dengan nada palsu tenang. Siti Mariam berdiri dengan telefon di tangan. Wajahnya merah kerana marah dan takut. Dia tak akan masuk rumah saya lagi. Tolong ambil barang dia, tapi dia tak akan jejak sini lagi. Pegawai polis mengarahkan Rahim supaya jauhkan diri sehingga kes selesai di mahkamah. Rahim turun bersama pegawai, tetapi sempat memandang Mariam dengan penuh kebencian. Kau akan menyesal lawan aku. Bila cerita kau jatuh, semua akan tahu siapa pembohong sebenarnya. Pintu ditutup, jiran-jiran mula menutup tingkap dan menggeling kepala. Mak Rosa masih berdiri di pintu, diam tanpa membelas sesiapa. Mariam melepas nafas panjang, meletakkan belakangnya ke pintu sambil memegang Aisyah. Jantungnya berdegup kencang, tahu bahawa ini baru permulaan. Di bilik, Aisyah membuka mata dan memanggil. Mak, Siti Mariam memeluk anaknya erat sambil berbisik. Mak akan lindungi kamu, sayang. Walau dunia menentang kita, kita akan berdiri bersama. Matahari pagi baru mula memancar ketika Siti Mariam membangunkan Aisyah untuk ke sekolah. Aisyah mengenakan baju kurung biru lembut dan kasut hitam yang sedikit lusuh, tetapi rapi. Wajah kecilnya kelihatan letih, mata sayunya seperti memikul beban dunia. Mama, saya nak pergi juga, kata Aisyah perlahan. Saya tak nak orang bercakap belakang. Siti Mariam mengelus kepala anaknya, walaupun hatinya pedih. Kalau kau kuat nak pergi, Mama sokong. Mama akan jaga kau. Di pintu sekolah, kumpulan ibu-ibu berdiri berbisik-bisik. Bila Mariam berjalan bersama Aisyah, bisikan mereka menjadi lebih kuat. Dengar kata semua ni gara-gara gaduh dengan suami, kata seorang ibu. Anak tu memang pendiam, tak macam budak lain, tambah seorang lagi. Mariam mendengar semua itu seperti batu dilempar ke badannya. Dia menggenggam tangan Aisyah dengan erat, melangkah masuk ke dalam sekolah tanpa mempedulikan pandangan tajam mereka. Guru kelas Aisyah, Puan Marisa, menyambut murid-murid di pintu. Dia tersenyum lembut, cuba memberi semangat, tetapi Aisyah hanya tunduk dan bersembunyi di belakang ibu. Selamat pagi, Aisyah. Macam mana hari ni? Tanya Puan Marisa perlahan. Aisyah hanya mengangkat bahu, wajahnya penuh kesedihan. Puan Marisa mengajak Mariam masuk ke kelas, berbisik, saya perasan Aisyah berubah. Dia makin pendiam dan susah nak beri respon. Apa yang berlaku? Mariam menarik nafas dalam, cuba kuatkan diri. Saya cuma harap cikgu boleh jaga dia, sebab di rumah kami susah. Terima kasih, cikgu. Di luar, bisikan semakin rancak. Ada yang percaya, ada yang masih ragu-ragu. Tapi Mariam tahu,
Beberapa hari selepas kejadian di rumah dan di sekolah, Siti Mariam berasa makin tertekan. Suara bisik-bisik jiran yang memandang serong dan pandangan sinis di pasar membuatkan hatinya pedih. Suatu petang ketika dia sedang mengemas bilik, terdengar ketukan perlahan di pintu. Dia berhati-hati membuka pintu dan terlihat jiran sebelah, Kak Faridah, seorang wanita berumur dengan senyuman penuh simpati. "Boleh masuk, Kak?" tanya Mariam dengan nada perlahan. Kak Faridah melangkah masuk, membawa sebungkus kuih tradisional dan duduk di atas kerusi rotan di ruang tamu. "Saya dengar apa yang berlaku. Saya nak beritahu, saya sokong awak. Jangan risau sangat, kita semua pernah diuji," katanya dengan lembut. Mariam mengelap air mata yang mulai mengalir. "Terima kasih, Kak. Kadang-kadang saya rasa sunyi sangat, macam nak menyerah." Kak Faridah menggeleng. "Jangan sesekali lemah. Ingat, hati seorang ibu sangat kuat, macam besi tahan karat. Lagipun anak awak pun berani. Tengoklah dia, walaupun kecil, dia kuat." Mariam tersenyum tipis, terasa sedikit lega. "Betul juga, Kak. Kalau saya nak buat lawak pun, mesti anak saya yang paling kuat ketawa, sebab dia ni suka sangat gelak sampai terbatuk-batuk." Kak Faridah ketawa kecil. Memang budak-budak ni kadang-kadang gelak macam tak ada masalah dunia. Harap Aisyah tak hilang semangat. Namun, malam itu, bila Mariam memeriksa telefon bimbitnya, terdapat panggilan tidak dikenali. Suara di hujung talian itu serak dan dingin. "Mariam, kau ingat kau boleh sembunyi dari aku. Aku akan pastikan kau dan anak engkau kena bayar." Hatinya berdegup kencang, rasa takut dan marah bercampur baur. Keesokan harinya, Mariam membawa Aisyah ke klinik di pekan berhampiran, Taiping. Aisyah memakai baju kurung biru dengan tudung kecil yang sedikit kemas, kasut sekolah yang sudah agak lusuh, tetapi masih terjaga. Wajah kecilnya kelihatan letih, tetapi matanya tetap penuh keberanian. Di klinik, mereka bertemu dengan Dr. Noraini, seorang dokter wanita berpengalaman. Dr. Noraini mendengar kisah Mariam dengan penuh perhatian dan memeriksa Aisyah dengan penuh berhati-hati. "Kami akan buat pemeriksaan, dan jangan risau Aisyah, dokter di sini nak tolong awak," katanya mesra sambil memberikan sebatang pensil berwarna kepada Aisyah. Ketika menunggu keputusan, Mariam duduk di luar, cuba mengawal perasaannya yang berkecamuk. Tiba-tiba, dari jauh, kelihatan seorang lelaki berjalan menuju klinik itu. Rahim, wajahnya dingin, matanya membakar dengan kemarahan. Dia melangkah terus tanpa menghiraukan kaki tangan klinik. "Ini tak mungkin," bisik Mariam sambil berdiri melindungi Aisyah yang ketakutan di belakangnya. Rahim menjerit, "Mariam, kenapa kau bawa budak ni ke sini? Aku nak jumpa dia." Mariam berdiri teguh, suaranya tegas. "Pergi dari sini, Rahim. Kau dah tak ada hak." Rahim melangkah lebih dekat, menengking dan cuba merampas tangan Aisyah. Ketika itu, Dr. Noraini keluar dan menegur dengan suara tegas, "Encik, ini tempat rawatan. Sila hormati." Rahim membalas dengan suara lantang, "Dia wanita ni yang buat semua ni. Dia nak jatuhkan aku." Beberapa pelanggan klinik mula memerhatikan dengan risau. Ketegangan meningkat sehingga polis dipanggil. Rahim akhirnya dipaksa keluar oleh pegawai keselamatan. Malam itu, Mariam memeluk Aisyah di bilik. Air mata mengalir di pipinya. "Mak akan lindungi kamu, Aisyah. Jangan takut. Kita akan hadapi semua ni bersama-sama." Namun, di luar tingkap, bayang gelap berdiri mengintai, membawa ancaman yang belum selesai. Mariam tahu ini bukan sahaja tentang mereka. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terbongkar. Apa sebenarnya rahasia Rahim? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Bisik hati Mariam, menyiapkan diri untuk babak seterusnya dalam perjuangan mereka. Minggu berikutnya, suasana di kampung kecil Kuala Kangsar semakin tegang. Bisik-bisik dan pandangan sinis semakin menjadi-jadi. Siti Mariam berjalan perlahan menuju rumah sewa kecilnya, memakai baju kurung rona merah jambu lembut yang dipadankan dengan selendang putih berjalur halus. Kasut selipar hitamnya yang sedikit lusuh menggesel lantai kayu setiap kali dia melangkah. Gelang tangan perak yang dipakai sejak bertahun-tahun dahulu berkilau samar di bawah cahaya petang, manakala wangian kasturi yang lembut menguar dari lehernya menambah aura rahasia dan kelembutan. Di dalam rumah, Aisyah duduk di atas tikar rotan, memakai baju kurung biru muda dengan tudung kecil yang agak kemas, kaki kecilnya berselipar putih yang sedikit kotor akibat bermain di halaman.
Wajah anak kecil itu kelihatan letih, tetapi matanya yang cerah tetap memancarkan keberanian dan keazaman. Di meja kecil di sebelahnya terletak sebuah buku lukisan dan beberapa pensil warna yang telah digunakan dengan penuh teliti. Pintu diketuk perlahan. Siti Maryam bangkit, membuka pintu, dan terlihat jiran sebelah, Kak Faridah, berdiri dengan senyuman penuh kasih sayang. "Maryam, saya bawa kue Sri Muka nih, nak makan sikit?" katanya sambil menghulurkan plastik kecil berisi kue. "Terima kasih, Kak. Kadang-kadang rasa macam nak lari je dari semua nih," balas Maryam dengan suara yang serak dan mata yang mula berkaca. "Kalau lari pun lari dari apa? Masalah tak hilang, nanti kena kejar lagi," gurau Kak Faridah dengan nada ringan. "Kalau kau buat lawak sikit, jangan asyik murung je, nanti Aisyah pun stres sekali. Ingat, budak ni kuat ketawa walaupun susah macam mana pun keadaan dia." Maryam tersenyum tipis. Betul juga, kadang-kadang bila dia gelak sampai terbatuk-batuk, hati mak ni pun rasa lega sikit. Kak Faridah ketawa perlahan. "Itu tandanya dia kuat, macam besi tahan karat. Kau pun jangan mudah patah semangat." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Pada malam yang sunyi, telefon bimbit Maryam bergetar dengan panggilan tidak dikenali. Suara di hujung talian itu rendah dan penuh ancaman. "Maryam, ingat, aku akan pastikan kau dan anak kau bayar mahal. Jangan ingat boleh lari dari aku." Jantung Maryam berdegup kencang, seluruh tubuhnya menggigil. Dia memegang telepon erat sambil cuba menahan air mata yang mula mengalir. Keesokan harinya, Maryam membawa Aisyah ke klinik di Taiping. Aisyah memakai baju kurung biru langit yang kemas, rambutnya disanggul kecil dengan reben putih, dan kasut sekolah yang sudah lusuh namun bersih. Wajah kecilnya yang letih namun tabah menampakkan keberanian luar biasa. Di klinik, Dr. Noraini, seorang wanita berusia pertengahan yang penuh pengalaman dan kelembutan, menyambut mereka dengan senyuman mesra. "Jangan risau Aisyah, dokter akan bantu kamu," katanya sambil menyerahkan sebatang pensel warna kepada Aisyah. Ketika mereka menunggu keputusan pemeriksaan, seseorang muncul di pintu klinik. Rahim, dengan wajah dingin dan mata berapi, melangkah tanpa menghiraukan kaki tangan klinik. Dia memakai baju kemeja hitam yang kemas, seluar jeans lusuh, dan kasut kulit yang sudah berdebu. "Ini tak mungkin," bisik Maryam sambil berdiri menghalang Aisyah yang ketakutan. Rahim menjerit, "Maryam, kenapa engkau bawa budak ni ke sini? Aku nak jumpa dia." Maryam berdiri teguh, suaranya bergetar tapi tegas. "Pergi dari sini, Rahim, kau dah tak ada hak." Rahim cuba melangkah lebih dekat dan cuba merampas tangan Aisyah. Dr. Noraini segera bertindak. "Encik, sila hormati tempat ini." Rahim membalas dengan suara lantang. "Dia yang buat semua ni, nak jatuhkan aku." Kaki tangan klinik mula memerhati dengan risau. Polis dipanggil dan Rahim dipaksa keluar oleh pegawai keselamatan. Malam itu, Maryam memeluk Aisyah erat di bilik kecil mereka. Air mata mengalir di pipinya. "Mak akan lindungi kamu, Aisyah. Jangan takut, kita akan hadapi semua ni bersama-sama." Namun, di luar tingkap, bayang gelap berdiri mengintai, membawa ancaman yang belum selesai. Maryam tahu, ini bukan sahaja tentang mereka, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terbongkar. Apa sebenarnya rahsia Rahim? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Bisik hati Maryam, menyiapkan diri untuk babak seterusnya dalam perjuangan mereka. Hari-hari di Kuala Kangsar semakin gelap dengan bisikan dan pandangan sinis yang menusuk hati Siti Maryam. Suatu petang yang redup, Maryam melangkah pulang ke rumah kecilnya, mengenakan baju kurung rona ungu lembut, manik kecil di hujung tudungnya berkilauan perlahan di bawah cahaya senja. Kasut balet hitamnya yang nipis hampir lusuh menggesel lantai papan, meninggalkan bunyi sayup. Gelang tangan emas nipis berayun lembut di pergelangan tangannya, menambah sentuhan anggun walaupun wajahnya letih dan penuh duka. Di ruang tamu, Aisyah duduk bersila di atas tikar rotan, mengenakan baju kurung biru muda dengan tudung kemas yang disematkan pin bunga kecil berwarna putih. Kakinya yang kecil berselipar putih sedikit kotor akibat bermain di halaman rumah. Wajahnya yang mungil kelihatan letih, namun matanya tetap bersinar dengan keberanian yang tidak pernah pudar. Di sebelahnya terletak buku lukisan yang penuh coretan warna-warni, hasil tangan kecilnya yang coba meluahkan perasaan. Pintu diketuk perlahan. Maryam membuka pintu dan terlihat Kak Faridah, jiran sebelah yang mesra, membawa sebekas kuih tradisional dalam plastik-plastik.
Mariam, saya bawa kuih Sri Muka nih. Makan sikit, redakan stres, katanya sambil tersenyum penuh kehangatan. Mariam menghela nafas panjang. Terima kasih, Kak. Kadang-kadang rasa macam nak lari dari semua ni. Kak Faridah ketawa kecil. Kalau lari pun, masalah tetap kejar juga. Cuba buat lawak sikit, jangan asyik murung je. Nanti Aisyah pun stres sekali. Mariam tersenyum. Betul juga. Bila Aisyah gelak sampai terbatuk-batuk, hati mak ni pun rasa lega sikit. Namun malam itu, telefon Mariam bergetar dengan panggilan misteri. Suara serak dan dingin di hujung talian berkata, Mariam, kau ingat kau boleh lari dari aku. Aku akan pastikan kau dan anak kau bayar mahal. Jantung Mariam berdegup kencang, seluruh tubuhnya menggigil. Dia memegang telefon erat, air mata mengalir laju. Keesokan harinya, Mariam membawa Aisyah ke klinik di Taiping. Aisyah memakai baju kurung biru langit, rambut disanggul kemas dengan reben putih, kasut sekolah yang sudah lusuh tapi bersih. Wajah kecilnya letih tapi penuh keberanian. Di klinik, Dr. Noraini, seorang dokter berpengalaman dan penyayang, menyambut mereka dengan senyuman mesra. Jangan risau Aisyah, dokter nak tolong awak, katanya sambil menyerahkan pensil warna kepada Aisyah. Ketika menunggu keputusan, Rahim tiba-tiba muncul, wajah dingin, mata berapi. Dia melangkah tanpa menghiraukan kaki tangan klinik Mariam. Kenapa engkau bawa budak ni ke sini? Aku nak jumpa dia. Mariam berdiri teguh, suaranya tegas. Pergi dari sini Rahim, kau dah tak ada hak. Rahim cuba merampas tangan Aisyah, tetapi Dr. Noraini segera melindungi mereka. Encik, sila hormati tempat ini. Ketegangan memuncak, polis dipanggil dan Rahim dipaksa keluar. Malam itu, Mariam memeluk Aisyah erat, air mata mengalir. Mak akan lindungi kamu Aisyah. Jangan takut, kita hadapi semua ni bersama. Namun di luar tingkap, bayang gelap mengintai, membawa ancaman yang belum selesai. Mariam tahu, misteri Rahim belum terungkai. Apa rahsia yang Rahim sembunyikan selama ini? Bisik hatinya bersedia untuk babak seterusnya perjuangan mereka. Minggu berikutnya, suasana di kampung kecil Kuala Kangsar semakin tegang. Siti Mariam melangkah masuk ke rumahnya yang sederhana, memakai baju kurung warna biru lembut dengan corak bunga halus di tepinya. Tudung labuh putih yang disarung kemas menambah seri wajahnya yang kelihatan penat namun tabah. Kasut selipar hitam yang sudah lusuh menggesel lantai kayu rumah, membawa bunyi sayup yang mengiringi langkahnya. Gelang tangan perak di pergelangan tangannya berkilauan ketika terkena sinar matahari petang yang melimpah masuk melalui jendela. Di ruang tamu, Aisyah duduk di atas tikar rotan, mengenakan baju kurung warna ungu muda dengan tudung kecil yang disematkan pin bunga kecil berwarna merah jambu. Wajah kecilnya yang lembut kelihatan lesu, tetapi matanya tetap bersinar dengan semangat yang tidak pernah pudar. Di sebelahnya terletak buku lukisan penuh warna-warni yang dibuat dengan penuh teliti, seolah-olah cuba meluahkan isi hatinya yang tersembunyi. Pintu diketuk perlahan. Mariam bangkit dan membuka pintu, terlihat jiran sebelah, Kak Faridah, seorang wanita pertengahan umur yang terkenal dengan sikap prihatin, membawa plastik berisi kuih tradisional. Mariam, saya bawa Sri Muka ni, makan sikit, redakan stres, katanya sambil tersenyum mesra. Terima kasih, Kak. Kadang-kadang rasa macam nak lari dari semua ni, jawab Mariam dengan suara yang sedikit serak. Kak Faridah tersenyum dan bergurau. Kalau nak lari pun lari dari apa? Masalah tetap kejar juga. Cuba buat lawak sikit, jangan asyik murung je. Nanti Aisyah pun stres sekali. Lagipun budak-budak ni suka gelak sampai terbatuk-batuk, itu tanda dia kuat. Mariam tersenyum tipis. Betul juga, Kak. Kadang-kadang bila dia gelak, hati mak ni rasa lega sikit. Namun, malam itu, telefon bimbit Mariam bergetar dengan panggilan misteri. Suara di hujung talian itu rendah dan dingin. Mariam, kau ingat kau boleh lari dari aku. Aku akan pastikan kau dan anak kau bayar mahal. Jantung Mariam berdegup kencang, seluruh tubuhnya menggigil. Dia memegang telefon erat sambil cuba menahan air mata yang mula mengalir. Keesokan harinya, Mariam membawa Aisyah ke klinik kecil di Pekan Taiping. Aisyah memakai baju kurung biru muda yang kemas, rambut disanggul dengan reben putih, dan kasut sekolah yang sudah sedikit lusuh tetapi bersih. Wajah kecilnya letih, namun matanya tetap bersinar dengan keberanian. Di klinik, Dr. Noraini, seorang dokter wanita berpengalaman dan penyayang, menyambut mereka dengan senyuman mesra.
Jangan risau Aisyah, doktor nak tolong awak, katanya sambil menyerahkan sebatang pensil warna kepada Aisyah. Ketika mereka menunggu keputusan pemeriksaan, Rahim tiba-tiba muncul di pintu klinik dengan wajah dingin dan mata berapi. Dia melangkah masuk tanpa menghiraukan kaki tangan klinik. Maryam, kenapa engkau bawa budak ni ke sini? Aku nak jumpa dia. Jeritnya. Maryam berdiri teguh, suaranya bergetar tapi tegas. Pergi dari sini Rahim, kau dah tak ada hak. Rahim cuba melangkah lebih dekat dan merampas tangan Aisyah. Dr. Noraini segera bertindak. Encik, sila hormati tempat ini. Ketegangan meningkat sehingga polis dipanggil. Rahim akhirnya dipaksa keluar oleh pegawai keselamatan. Malam itu, Maryam memeluk Aisyah erat di bilik kecil mereka. Air mata mengalir di pipinya. Mak akan lindungi kamu, Aisyah. Jangan takut, kita akan hadapi semua ni bersama-sama. Namun, di luar tingkap, bayang gelap berdiri mengintai, membawa ancaman yang belum selesai. Maryam tahu, ini bukan sahaja tentang mereka. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terbongkar. Apa sebenarnya rahsia Rahim? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Bisik hati Maryam, menyiapkan diri untuk babak seterusnya dalam perjuangan mereka. Pagi yang suram di Kuala Kangsar menyelimuti rumah kecil Siti Maryam dengan kabut tebal yang perlahan-lahan menghilang di bawah sinar mentari pagi. Maryam berdiri di depan cermin dapur, mengenakan baju kurung rona merah jambu lembut yang dipadankan dengan selendang putih berjalur halus. Gelang tangan perak yang dipakai sejak bertahun-tahun lalu berkilauan samar, menambah seri pada penampilannya yang sederhana namun anggun. Kasut selipar hitam yang sedikit lusuh terletak rapi di tepi pintu, menanti untuk dipakai. Di ruang tamu, Aisyah duduk bersila di atas tikar rotan, mengenakan baju kurung biru muda dengan tudung kecil yang disematkan pin bunga putih. Rambut hitamnya yang lurus digelung kemas, menonjolkan wajah polosnya yang penuh dengan keletihan dan keberanian. Di tangannya, sebuah buku lukisan penuh dengan coretan warna-warni yang menggambarkan rumah kecil mereka dan sosok wanita yang memeluk seorang anak kecil. Ketukan lembut di pintu memecah kesunyian pagi itu. Maryam bangkit dan membuka pintu. Terlihat Kak Faridah, jiran sebelah yang ramah, membawa plastik berisi kuih tradisional. Maryam, saya bawa kuih seri muka ni, makan sikit, redakan stres, katanya dengan senyum mesra. Terima kasih, Kak. Kadang-kadang rasa macam nak lari dari semua ni, jawab Maryam dengan suara yang perlahan dan bergetar. Kak Faridah tersenyum. Kalau nak lari pun, masalah tetap kejar juga. Cuba buat lawak sikit, jangan asyik murung je, nanti Aisyah pun stres sekali. Anak ni kuat ketawa sampai terbatuk-batuk, itu tanda dia tabah. Maryam tersenyum tipis. Betul juga, Kak. Bila dia ketawa, hati mak ni rasa lega sikit. Namun, malam itu, telefon bimbit Maryam bergetar dengan panggilan misteri. Suara serak dan dingin di hujung talian berkata, Maryam, kau ingat kau boleh lari dari aku. Aku akan pastikan kau dan anak kau bayar mahal. Jantung Maryam berdegup kencang, seluruh tubuhnya menggigil. Dia memegang telefon erat sambil menahan air mata yang mengalir deras. Keesokan harinya, Maryam membawa Aisyah ke klinik kecil di Taiping. Aisyah memakai baju kurung biru langit yang kemas, rambut disanggul dengan reben putih, dan kasut sekolah yang sudah lusuh namun bersih. Wajah kecilnya letih, namun matanya tetap bersinar dengan keberanian. Di klinik dokter, Noraini, seorang dokter wanita berpengalaman dan penyayang, menyambut mereka dengan senyuman lembut. Jangan risau Aisyah, dokter nak tolong awak, katanya sambil menyerahkan sebatang pensil warna kepada Aisyah. Ketika menunggu keputusan pemeriksaan, Rahim tiba-tiba muncul, wajah dingin dan mata berapi. Dia melangkah masuk tanpa menghiraukan kaki tangan klinik. Maryam, kenapa kau bawa budak ni ke sini? Aku nak jumpa dia. Jeritnya. Maryam berdiri teguh, suaranya tegas. Pergi dari sini Rahim, kau dah tak ada hak. Rahim cuba merampas tangan Aisyah, tetapi Dr. Noraini segera melindungi mereka. Encik, sila hormati tempat ini. Ketegangan meningkat sehingga polis dipanggil. Rahim akhirnya dipaksa keluar oleh pegawai keselamatan. Malam itu, Maryam memeluk Aisyah erat di bilik kecil mereka. Air mata mengalir di pipinya. Mak akan lindungi kamu, Aisyah. Jangan takut, kita akan hadapi semua ni bersama-sama. Namun di luar tingkap, bayang gelap berdiri mengintai, membawa ancaman yang belum selesai. Maryam tahu, ini bukan sahaja tentang mereka.
Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terbongkar. Apa sebenarnya rahasia Rahim? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Bisik hati Maryam, bersiap sedia untuk babak seterusnya dalam perjuangan mereka. Malam itu, selepas Aisyah Lena diulit mimpi di biliknya yang sederhana, Siti Maryam duduk termenung di ruang tamu yang remang-remang. Lampu meja yang berpendar lembut memercikkan cahaya ke wajahnya yang lesu namun penuh tekad. Baju kurung warna ungu lembut yang dipakainya sedikit berkedut, manakala tudung satin putih yang disarung kemas menambah aura keanggunannya. Gelang tangan perak berkilauan di pergelangan tangannya, seolah menjadi saksi bisu perjuangan yang belum berakhir. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk perlahan. Maryam bangun dengan hati-hati dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki asing, berbaju kemeja biru gelap dan seluar slek hitam, wajahnya serius namun penuh simpati. Dia memperkenalkan diri sebagai Encik Faizal, seorang peguam yang datang atas arahan seorang rakan keluarga. Saya dengar tentang apa yang berlaku, Puan Maryam. Saya di sini untuk membantu, katanya dengan suara tenang. Maryam terkejut, tetapi hatinya sedikit lega. Terima kasih, Encik. Saya perlukan bantuan untuk lindungi Aisyah dan diri saya. Faizal menghulurkan tangan. Kita akan pastikan kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan. Hari-hari berikutnya, Faizal membantu Maryam mengumpul bukti dan menyiapkan dokumen untuk tindakan undang-undang. Walaupun cabaran dan ancaman masih menghantui, Maryam mula merasakan harapan baru menyinar di tengah kegelapan. Namun, suatu malam, ketika Maryam sedang menyusun surat-surat penting, telefon bimbitnya bergetar tiba-tiba. Paparan menunjukkan nombor tidak dikenali. Dengan hati berdebar dia menjawab. Suara serak dan dingin bergema. Maryam, kau fikir kau dah menang. Rahim masih ada dan aku tahu sesuatu yang kau tak pernah sangka. Maryam menggenggam telefon erat. Darahnya berdesir. Apa maksud kau? Apa rahsia dia? Suara itu berbisik. Sabar dulu. Semua akan terbongkar. Tunggu saja. Panggilan terputus. Maryam berdiri di tengah bilik, dada berdebar-debar, menyedari bahawa perjuangan mereka baru sahaja memasuki babak paling gelap. Apa sebenarnya yang Rahim sembunyikan? Dan siapa lagi yang terlibat? Bisik hatinya, bersiap sedia menghadapi rahsia yang bakal mengubah segalanya. Suasana pagi di Kuala Kangsar terasa dingin dan sunyi, seolah-olah alam pun turut merasai kegelisahan yang membelenggu Siti Maryam. Dia berdiri di depan cermin, mengenakan baju kurung rona hijau zamrud yang dipadankan dengan tudung satin berwarna putih gading. Gelang tangan perak yang tersarung di pergelangan tangan berkilauan lembut, manakala kasut balet hitam yang sudah lusuh tersusun rapi di tepi pintu. Di ruang tamu, Aisyah duduk di atas tikar rotan, memakai baju kurung biru muda dengan tudung kecil yang kemas, rambutnya disanggul sederhana dengan reben putih. Wajah kecilnya yang lesu tetap memancarkan keberanian yang luar biasa. Di sebelahnya, buku lukisan penuh warna-warni terbuka, menggambarkan sebuah rumah dengan dua figura, seorang wanita dan seorang lelaki yang kelihatan suram. Ketukan perlahan di pintu memecah kesunyian. Maryam membuka pintu dan melihat Kak Faridah, jiran sebelah yang ramah, membawa kuih seri muka dalam plastik. Maryam, saya bawa sikit kuih ni, makanlah, redakan tekanan, katanya dengan senyum mesra. Maryam menghela nafas panjang. Terima kasih, Kak. Kadang-kadang rasa macam nak lari dari semua ni. Kak Faridah tersenyum. Kalau lari pun masalah tetap kejar juga. Cuba buat lawak sikit. Jangan asyik murung je. Nanti Aisyah pun stres sekali. Anak ni kuat ketawa sampai terbatuk-batuk. Itu tanda dia kuat. Maryam tersenyum tipis. Betul juga, Kak. Bila dia ketawa, hati mak ni rasa lega sikit. Namun malam itu, telefon bimbit Maryam bergetar dengan panggilan misteri. Suara serak dan dingin di hujung talian berkata, Maryam, kau ingat kau boleh lari dari aku. Aku akan pastikan kau dan anak kau bayar mahal. Jantung Maryam berdegup kencang, seluruh tubuhnya menggigil. Dia memegang telefon erat sambil menahan air mata yang mengalir deras. Keesokan harinya, Maryam membawa Aisyah ke klinik kecil di Taiping. Aisyah memakai baju kurung biru langit yang kemas, rambut disanggul dengan reben putih, dan kasut sekolah yang sudah lusuh tetapi bersih. Wajah kecilnya letih, namun matanya tetap bersinar dengan keberanian. Di klinik, Dr. Noraini, seorang dokter wanita berpengalaman dan penyayang, menyambut mereka dengan senyuman lembut. Jangan risau, Aisyah. Doktor nak tolong awak.
katanya sambil menyerahkan sebatang pensil warna kepada Aisyah. Sangat hingga menunggu keputusan pemeriksaan, Rahim tiba-tiba muncul, wajah dingin dan mata berapi. Dia melangkah masuk tanpa menghiraukan kaki tangan klinik. "Mariam, kenapa engkau bawa budak ni ke sini? Aku nak jumpa dia," jeritnya. Mariam berdiri teguh, suaranya tegas. "Pergi dari sini, Rahim, kau dah tak ada hak." Rahim cuba merampas tangan Aisyah, tetapi Dr. Noraini segera melindungi mereka. "Encik, sila hormati tempat ini." Ketegangan meningkat sehingga polis dipanggil. Rahim akhirnya dipaksa keluar oleh pegawai keselamatan. Malam itu, Mariam memeluk Aisyah erat di bilik kecil mereka. Air mata mengalir di pipinya. "Ma akan lindungi kamu, Aisyah. Jangan takut, kita akan hadapi semua ni bersama-sama." Namun di luar tingkap, bayang gelap berdiri mengintai, membawa ancaman yang belum selesai. Mariam tahu, ini bukan sahaja tentang mereka, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terbongkar. Apa sebenarnya rahsia Rahim? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Bisik hati Mariam, bersiap sedia untuk babak seterusnya dalam perjuangan mereka. Malam itu, selepas Aisyah tertidur lena di biliknya yang sederhana, Siti Mariam duduk termenung di ruang tamu yang remang-remang. Lampu meja yang berpendar lembut memercikkan cahaya ke wajahnya yang lesu namun penuh tekad. Baju kurung warna ungu lembut yang dipakainya sedikit berkedut, manakala tudung satin putih yang disarung kemas menambah aura keanggunannya. Gelang tangan perak berkilauan di pergelangan tangannya, seolah menjadi saksi bisu perjuangan yang belum berakhir. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk perlahan. Mariam bangun dengan hati-hati dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang lelaki asing, berbaju kemeja biru gelap dan seluar slek hitam. Wajahnya serius namun penuh simpati. Dia memperkenalkan diri sebagai Encik Faizal, seorang peguam yang datang atas arahan seorang rakan keluarga. "Saya dengar tentang apa yang berlaku, Puan Mariam. Saya di sini untuk membantu," katanya dengan suara tenang. Mariam terkejut tetapi hatinya sedikit lega. "Terima kasih, Encik. Saya perlukan bantuan untuk lindungi Aisyah dan diri saya." Faizal menghulurkan tangan. "Kita akan pastikan kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan." Hari-hari berikutnya, Faizal membantu Mariam mengumpul bukti dan menyiapkan dokumen untuk tindakan undang-undang. Walaupun cabaran dan ancaman masih menghantui, Mariam mula merasakan harapan baru menyinar di tengah kegelapan. Namun suatu malam, ketika Mariam sedang menyusun surat-surat penting, telepon bimbitnya bergetar tiba-tiba. Paparan menunjukkan nombor tidak dikenali. Dengan hati berdebar, dia menjawab. Suara serak dan dingin bergema. "Mariam, kau fikir kau dah menang. Rahim masih ada dan aku tahu sesuatu yang kau tak pernah sangka." Mariam menggenggam telepon erat, darahnya berdesir. "Apa maksud kau? Apa rahsia dia?" Suara itu berbisik, "Sabar dulu, semua akan terbongkar, tunggu saja." Panggilan terputus. Mariam berdiri di tengah bilik, dada berdebar-debar, menyadari bahawa perjuangan mereka baru sahaja memasuki babak paling gelap. Apa sebenarnya yang Rahim sembunyikan dan siapa lagi yang terlibat? Bisik hatinya, bersiap sedia menghadapi rahsia yang bakal mengubah segalanya. Pagi yang kelam di Kuala Kangsar menyelimuti rumah kecil Siti Mariam. Dia berdiri di depan cermin, mengenakan baju kurung rona biru lembut, manik kecil di hujung tudungnya berkilauan lembut di bawah sinar pagi. Gelang tangan perak yang tersarung di pergelangan tangannya berkilauan samar, menambah seri pada penampilannya yang sederhana namun anggun. Kasut balet hitam yang sudah lusuh tersusun rapi di tepi pintu. Di ruang tamu, Aisyah duduk di atas tikar rotan, memakai baju kurung ungu muda dengan tudung kemas yang disematkan pin bunga kecil berwarna merah jambu. Wajah kecilnya yang lembut kelihatan lesu, namun matanya tetap bersinar dengan semangat yang tidak pernah pudar. Di tangannya, sebuah buku lukisan penuh coretan warna-warni yang menggambarkan sebuah rumah kecil dan sosok wanita yang memeluk seorang anak kecil. Ketukan lembut di pintu memecah kesunyian pagi itu. Mariam bangkit dan membuka pintu. Terlihat Kak Farida, jiran sebelah yang ramah, membawa kuih serimuka dalam plastik. "Mariam, saya bawa sikit kuih nih, makanlah, redakan tekanan," katanya dengan senyum mesra. Mariam menghela nafas panjang. "Terima kasih, Kak. Kadang-kadang rasa macam nak lari dari semua nih." Kak Faridah tersenyum. "Kalau nak lari pun, masalah tetap kejar juga. Cuba buat lawak sikit, jangan asyik murung je, nanti Aisyah pun stres sekali. Anak ni kuat ketawa sampai terbatuk-batuk, itu tanda dia kuat." Mariam tersenyum tipis.
Betul juga, Kak. Bila dia ketawa, hati Mak ni rasa lega sikit. Namun malam itu, telefon bimbit Mariam bergetar dengan panggilan misteri. Suara serak dan dingin di hujung talian berkata, "Mariam, kau ingat kau boleh lari dari aku. Aku akan pastikan kau dan anak kau bayar mahal." Jantung Mariam berdegup kencang, seluruh tubuhnya menggigil. Dia memegang telefon erat sambil menahan air mata yang mengalir deras. Keesokan harinya, Mariam membawa Aisyah ke klinik kecil di Taiping. Aisyah memakai baju kurung biru langit yang kemas, rambut disanggul dengan reben putih, dan kasut sekolah yang sudah lusuh tetapi bersih. Wajah kecilnya letih, namun matanya tetap bersinar dengan keberanian. Di klinik, Dr. Noraini, seorang dokter wanita berpengalaman dan penyayang, menyambut mereka dengan senyuman lembut. "Jangan risau, Aisyah, dokter nak tolong awak," katanya sambil menyerahkan sebatang pensil warna kepada Aisyah. Ketika menunggu keputusan pemeriksaan, Rahim tiba-tiba muncul, wajah dingin dan mata berapi. Dia melangkah masuk tanpa menghiraukan kaki tangan klinik. "Mariam, kenapa engkau bawa budak ni ke sini? Aku nak jumpa dia," jeritnya. Mariam berdiri teguh, suaranya tegas. "Pergi dari sini, Rahim. Kau dah tak ada hak." Rahim cuba merampas tangan Aisyah, tetapi Dr. Noraini segera melindungi mereka. "Encik, sila hormati tempat ini." Ketegangan meningkat sehingga polis dipanggil. Rahim akhirnya dipaksa keluar oleh pegawai keselamatan. Malam itu, Mariam memeluk Aisyah erat di bilik kecil mereka. Air mata mengalir di pipinya. "Ma akan lindungi kamu, Aisyah. Jangan takut, kita akan hadapi semua ni bersama-sama." Namun, di luar tingkap, bayang gelap berdiri mengintai, membawa ancaman yang belum selesai. Mariam tahu, ini bukan sahaja tentang mereka. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk terbongkar. Apa sebenarnya rahsia Rahim? Apa yang dia sembunyikan selama ini? Bisik hati Mariam bersiap sedia untuk babak seterusnya dalam perjuangan mereka.